Tahukah anda bahawa apabila pengeluar kereta ni, bila dia buat kereta elektrik, dia ada dua approach. Approach pertama, dia akan buat secara futuristik macam BMW iX. Rupa bentuk yang pelik, futuristik, steering pun petak-petak. Dan approach yang kedua ialah dia buat satu platform dan dia berkongsi platform tu dengan kereta petrol, kereta hybrid, kereta turbo diesel, kereta petrol turbol dan juga kereta elektrik. Dan apabila kita bercakap perkongsian platform, dan inilah BMW iX1. Asalnya dia ialah sebuah SUV ataupun crossover compact bersaiz C segment untuk petrol, untuk hybrid, tapi dielektrikkan. Dan seperti biasa, kepada penonton yang baru menemui channel mereka, sudi-sudikanlah untuk anda menekan butang like, menekan butang subscribe, menekan butang share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia. Dan jangan lupa untuk WhatsApp saya. Dan apabila kita tengok saiz kereta BMW iX1 ni, sebenarnya saiz dia sama je dengan varian petrol, iaitu panjang dia 4500 mm manakala lebar dia 1845 mm. Dan kereta ni pula direka oleh Kelvin Look. Kelvin Look dia memang banyak hasil kerja dia dekat BMW. Contohnya BMW 3 Series yang memang cantik dan memang handsome. Dan kita boleh tengok falsafah rekaan Kelvin Look tu memang nampak agresif dekat sini, especially bila kereta ni menggunakan kemasan M Sport, di mana kita boleh tengok lower intake dekat depan tu lebih agresif, ada air curtain. Dan peliknya, walaupun kereta ini kereta elektrik dan menjadi kelumrahan kepada BMW untuk menggunakan selitan warna-warna biru, kereta ni langsung tak ada warna biru. Mungkin ada sikit-sikit je untuk menunjukkan kereta ini adalah sebuah kereta elektrik. Dan basically memang design dia lebih besar, lebih panjang dan lebih proportionate berbanding dengan generasi yang sebelumnya. BMW iX1 ini adalah kereta yang menerima sumpahan daripada ex-boss BMW M Sport dulu, iaitu Dirk Hacker. Dirk Hacker kata dulu BMW tak akan buat kereta pacuan roda depan. Tapi hari ini kereta ini telah membuktikan bahawa dalam keadaan kemodenan automotif hari ini, BMW perlu menghasilkan platform pacuan roda depan. Dan kereta ini menggunakan platform UKL, Ultra Klase, maksudnya platform untuk kereta kecil ataupun platform UKL, di mana platform ini boleh dihasilkan dalam bentuk S-Drive, pacuan roda depan, X-Drive, pacuan semua roda, dan X-Drive, pacuan roda belakang. Untuk kereta ni dia menerima dua motor elektrik dan kuasa yang dihasilkan apabila dia gabungkan semua motor elektrik, iaitu di depan dan juga dekat belakang ini, sekitar 298 horsepower dan juga 494 Nm torque. Dan kereta ni boleh dimaksimumkan kuasanya kepada 308 horsepower dalam masa 10 saat. Okey, bateri BMW iX1 ni sebesar 64 kW. Dia boleh dipandu sejauh 440 km. Bila pegang macam ni dia punya penutup ni, dah macam Captain America. Okey, dekat belakang kita ada onboard charger sebesar 130 kW. Jadi kalau kita charge menggunakan charger 130 kW, daripada 20% sehingga 80% mengambil masa 29 minit saja. So kalau kita guna 50 kW, mungkin dia ambil masa sejam. And then kalau kita guna AC charger, okey, dia ada dua pilihan. Satu lagi AC charger. AC charger memerlukan masa sehingga sekitar 6.5, sekitar 7 jam untuk penuh daripada 0 hingga 100%. Dan kereta ini juga kalau kita charge dalam masa 10 minit, okey, kita boleh dapat sekitar 75 km. Okey lah tu. Okey, dekat dalam BMW iX1 ni, secara jujurnya saya rasa saya lagi suka rekaan dalam BMW iX1 ni kalau kita compare kan dengan BMW iX50 yang kita review beberapa minggu lepas. Sebab dia nampak lebih moden, dia nampak lebih compact, nampak lebih banyak material mahal yang digunakan. Seperti kita nampak ada insert warna silver, kita ada screen, dua screen
Yang ini sebesar 10.7, yang ini sebesar 10.25. Curve screen untuk memudahkan kita mencapai dan melihat pada skrin ni. Serta kita ada 12 speaker Hammond Kardon untuk kualiti bunyi yang mantap. Dan sistem multimedia ni menggunakan BMW OS yang 8. Walaupun dia tak ada orang kata BMW Command, tapi dia punya cara kawalan ataupun tindak balas ataupun reaksi sistem ni adalah cukup bagus. Okey, sekarang kita berada dekat bahagian belakang. Dengan seat dekat depan ni saya dah tetapkan dengan mengikut secara kehendak driving saya lah. Yang belakang ni, okey, kita ada ruang yang boleh dikatakan tak adalah besar sangat, tapi boleh dikatakan selesa juga. Sebab wheelbase kereta ni adalah sekitar 2692mm. Besar jugalah untuk SUV segmen C sebenarnya. Nah, dekat belakang ni kita ada USB Type-C. Ada dua dekat belakang, dua dekat depan. Dekat depan kita ada charger, dan charger dia tu memang best nak guna sebab dia berada duduk menegak sikit, dan dia ada lock untuk mengelakkan handphone kita tu daripada tercampak merata-rata. And then dekat belakang ini juga, dekat belakang ini juga kita ada seat yang boleh dibelah 3, 40, 20, 40. Dan kita boleh buka mana-mana seat kalau kita tak guna ataupun kita nak guna ataupun kita nak letak barang yang panjang. Dekat belakang kita ni kita ada sekitar 490 liter ruang kargo. Mantap juga dia punya ruang kargo belakang. Dan kalau kita lipat seat, dua-dua seat kat belakang ni, kita dapat sekitar 1500 liter. Luas tu. Okey, sekarang kita tengah test drive BMW iX1 dalam keadaan pemanduan biasa. Okey. Sekarang ni BMW iX1 ni dia menghasilkan ataupun menawarkan beberapa mod pemanduan. Sama ada efficient ataupun sport ataupun beberapa mod pemanduan lain seperti expressive. Banyak sangat, saya pun lupa dah. Cuma kalau kita gunakan mod pemanduan efficient, saya nampak perbezaan yang ditawarkan dari segi jarak perjalanan ataupun baki. Kalau kita letak dalam keadaan selain daripada efficient, maksudnya kita dah mengurangkan kemungkinan jarak perjalanan kita, mungkin dalam 30 ataupun 40 km. Okey, untuk model ini juga saya tak pasti untuk pasaran luar negara, tapi kita ada satu function yang menekan boost mode. Okey, bila kita tekan boost butang boost ni, kita boleh ataupun BMW iX ni menawarkan kuasa maksimum 308 horsepower selama 10 saat. Dan efek dia memang betul-betul power. Okey, cameraman, ready ya? Kita nak tekan Okey, try. Oh! Itu memang betul-betul dia bagi habis. Tapi ingat, tapi dia bagi dalam 10 saat sajalah. Dan setiap kali kita tekan, kita akan menggunakan bateri yang sangat besar. Jadi kecekapan ataupun penggunaan tenaga kita tak berapa bagus. Okey, secara purata dari segi bacaan meter yang kita dapat ni, kita dapat sekitar 18.6 kWh bagi setiap 100 km. Saya tak tahu berapa official data daripada BMW, tapi bacaan data kita adalah sekitar 18.6 bagi setiap 100 km. Ini memberikan jarak perjalanan sekitar 300 ke 440 km tu, which is achievable lah. Kereta elektrik ni kalau kita nak dapatkan jarak perjalanan yang jauh, kita kena bawa perlahan sikit, mungkin sekitar 90, 100 ataupun 110. Semakin laju kita bawa, semakin pendek jarak perjalanan yang kita dapat. Dari segi pecutan, 0 ke 100 dalam masa 5.7 saat, manakala top speed dia pula dia cap kepada 180 km sejam sahaja. Okey, in term of driving dynamic untuk kereta ni sebenarnya BMW reka sebenarnya lebih sporty berbanding dengan variant petrol. Ya, memang betul. Contohnya, kereta ni jarak kelegaan dengan permukaan jalan diturunkan daripada 183 kepada 170mm saja. Ini bermakna variant elektrik ni duduk lebih rendah berbanding dengan variant petrol. Mungkin dia nak tampung ataupun dia nak bagi dynamic handling yang lebih mantap untuk kereta ni lah. Dan untuk kereta ni juga, berat dia adalah sekitar 2068 kg, plus minus mungkin 2.1 tan lah. Kereta ni sayangnya untuk pasaran Malaysia kita tak dapat adaptive suspension macam BMW iX3.
BMW iX3 dia dapat adaptive suspension, kereta ni tak dapat. Jadi bila kita bawa kereta ni dalam keadaan rata, kita ambil seleko tu cun, permukaan jalan cun, memang dynamic handling BMW kita boleh rasa dekat kereta ni. Cuma kalau kita lalu jalan tak rata, let's say kita lalu daripada Batang Kali, Batam Juntai nak ke Bukit Tagar tu, ya Allah, memang melompat-lompat kereta ni jadinya. Itu memang jadi dia kereta ni tak berapa best. Sebab dia akan ada pendulum swing effect ataupun efek batu ladung. Dia jadi kereta ni nak berayun, nak terlepas, nak berayun, sebab semakin berat kereta, semakin tinggi momentum yang dihasilkan bila kita bawa semakin laju. Okey, saya nak komen berkenaan dengan NVH ataupun keselesaan bila memandu kereta ni. Seperti yang saya sebut tadi, kereta ni memang dia design untuk kelihatan lebih sporty, rasa sporty dan bawa secara sporty. Bukti dia kita tengok seat kita ni. Seat kita ni memang dia design untuk pemanduan yang sporty lah, sebab kalau kita compare dengan BMW iX, seat dia memang soft padding, memang lembut, dan bolster dia tak berapa ada sangat. Yang ni bolster dia sangat ketara, dan pada masa yang sama saya rasa dia agak mengganggu lengan saya bila kita bawa untuk jarak yang jauh. Dan pada masa sama, seat ini juga terasa sedikit keras berbanding dengan BMW iX. Satu perkara lagi yang saya nak komen berkenaan seat ni ialah dia tak cukup adjustment. Dia tak boleh kita boleh adjust ketinggian lutut depan kita ni, dan dia tak boleh adjust lumbar support. So dia kurangnya dekat situ lah. Dan dia juga tak ada ciri massage, di mana untuk pasaran luar negara, model BMW iX1 ni datang dengan ciri massage chair. Untuk ciri keselamatan pula, BMW iX1 ni sama seperti adik-beradik dia yang lain. Memang ciri dia, safety dia memang penuh lah. Especially bila dia ada BMW Assistant Plus. Macam-macam dia ada. Lane departure warning, lane keep assist, adaptive cruise control dan lain-lain lagi lah, termasuk RCTA. RCTA dengan blind spot dia datang dengan safety package dia. Dia akan membrake kalau kita dia detect mungkin akan berlakunya kemalangan, ataupun bila kita mengundur ada kenderaan lain di belakang, kita tak sedar, even lepas kita dah diberi warning, dia akan brake untuk kita. Manakala untuk adaptive cruise control pula, adaptive dia memang sangat best lah, sebab dia tak rasa tersentak-sentak masa dia beroperasi. Cara dia memecut, cara dia membrake tu sama seperti manusia yang bawa, bukannya software ataupun robot yang bawa. Dan untuk kereta ini juga sama seperti BMW iX50, dia datang dengan ciri regenerative braking. Okey. Cuma ciri yang ini yang membezakan BMW dengan pengeluar yang lain ialah ciri adaptive braking ni sebenarnya, ataupun adaptive regenerative braking ni menerima input daripada sistem kamera yang berada di atas kepala kita ni lah. So bila kita bawa kereta ni, kereta ini akan mengukur jarak dengan objek depan. Let's say ada kereta dekat depan, so dia akan ukur jarak tu supaya kita tak terlalu jauh dan tak terlalu dekat, walaupun kita mengaktifkan ciri ACC. So bila kita semakin hampir dengan kereta depan, kereta ini akan membrake dengan sendirinya, walaupun kita tak brake sebenarnya. Ini menjadikan pengalaman ataupun ciri regenerative braking tu lebih lancar, lebih smooth dan lebih rasa mahal serta premium berbanding dengan jenama yang lain. Okey, kereta ini juga yang bestnya, dia ada ciri auto parking. Let's say kita nak masuk side parking. Sebab saya tengok ramai orang perempuan ni, dia suka share tips macam-macam dekat TikTok tapi tak pandai side parking. Kereta ni memang sesuai untuk dia orang, sebab dia ada ciri ni, kita tekan dekat sini saja dan kita boleh masuk parking secara automatik. Ciri brake, ciri pedal minyak, ciri steering semua dikawal secara automatik. Barulah nampak pro bila kita parking secara side parking tu. Mantap. Kaki duduk bawah, tangan tak pegang. Inilah baru kereta mahal. Berapa harga kereta ni? Okey, kereta ni sekitar, harga dia adalah sekitar 272,000 dengan package warranty selama 2 tahun. Ini yang paling murah lah. Tapi kalau kita nak memanjangkan dia punya warranty, kita ambil warranty selama 5 tahun, kita dapat lebih kurang 285,000. 5 tahun warranty untuk kereta ini.
serta 8 tahun jaminan untuk bateri serta motor elektrik. Dan selepas memandu kereta ini beberapa ketika, saya rasa kereta ini sangat sesuai kalau kita jadikan dia sebagai kereta untuk bini kita, kereta untuk kita punya secondary car. Sebab satunya dia memang kecil sikit berbanding dengan SUV yang lain. Nombor dua, dia memang ada gaya, dia memang premium dan dia nampak mahal. Let's say kalau kita nak jumpa kawan-kawan kita kan, kita nak pergi lepak dekat kedai kopi, kita bawa kereta ni, kita boleh charge dekat kedai kopi tu. Kalau kita bawa kereta lain, let's say kita bawa kereta jenama yang tak premium, takkan nak bawa kereta murah, pakai kasut mahal, beg mahal, kena bawa kereta mahal baru nampak ngam dengan kita. Tak gitu. Sekian saja review kami berkenaan dengan BMW iX1. Seperti biasa, kepada penonton, pembaca, pendengar Mekanikal Malaysia yang baru menemui channel kami, sudi-sudikanlah untuk anda menekan butang like, menekan butang subscribe dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanikal Malaysia. Jangan lupa share, serta jangan lupa untuk meng-WhatsApp saya untuk mengetahui banyak berita-berita menarik berkenaan dengan kereta elektrik, especially BMW. Okay? Bye-bye.